Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikram muslimin, akhlak yang mulia. Hadis ke-66. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaja'. Rawahu Abu Dawud. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada kami, apabila ada sesiapa yang marah dalam kalangan kamu sedangkan dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Sekiranya dengan duduk kemarahan itu telah hilang, maka eloklah. Jika tidak, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan. Maksud hadis di atas ialah, hendaklah seseorang itu mengubah kedudukan kepada apa-apa bentuk kedudukan yang boleh mendatangkan perubahan fikiran dan perasaan supaya kerugian kerana kemarahan itu dapat diminimumkan. Ada kemungkinan yang besar marah akan berkurangan apabila seseorang itu duduk daripada berkeadaan berdiri dan seseorang itu berbaring daripada berkeadaan duduk. Mazahirul Haq. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia. Pagi ini kita membaca satu hadis Nabi SAW. Hadis di bawah tajuk Ikram Muslimin, akhlak yang mulia. Bagaimana kita nak membina akhlak yang mulia sebagai seorang Islam. Hadis yang ke-66, hadis ini riwayat Abu Dzar. Abu Dzar ni biasanya dia merujuk kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni nama betul dia Jundub, Jundub bin Junadah bin Sufyan. Salah seorang sahabat Nabi di antara yang awal menerima Islam. Ada riwayat mengatakan orang yang kelima, yang keenam antara awal menerima Islam. Mengikut sejarahnya, bila Abu Zar ni dia tak menyembah berhala. Apabila dia dengar ada seseorang yang mengaku Nabi dekat Mekah, dia hantar adik dia, saudara kandung dia, Unais Al-Ghifari, untuk pergi tengok. Kemudian dia ceritakan, dapat tahu dia pergi jumpa dengan Nabi SAW dan dia mengatakan keislaman dia dengan Nabi. Kemudian Nabi SAW cakap pada Abu Zar, dia kata, kamu jangan bising-bising, kamu dah Islam. Dia diam, dia kata, jangan beritahu orang, dia diam. Abu Zar ni jenis orang outspoken sikit. Dia sifat dia tawaduk, rendah diri kan. Tapi dengan Islam ni dia memang kuat pegang. Jadi bila Nabi cakap macam tu, dia terus mengisytiharkan keislaman dia dekat Mekah. Zaman Mekah lagi lah. Bila dia isytiharkan Islam dia, dia pergi seluruh Mekah tu, pekan Mekah tu isytiharkan Islam, menyebabkan orang Mekah akhirnya ia kafir pada ketika itu kan. Pukul dia kan. Akhirnya dia dibebaskan oleh Al-Abbas. Ulama hadis menyebutkan bahawa Abu Zar ni ada lebih kurang 281 hadis yang dia riwayatkan. Banyaklah kisah menarik tentang Abu Zar. Dia lepas dia Islam, Nabi kata, kamu balik ke kampung kamu. Ini kampung dia kawasan pergunungan, sebelah Hijaz lah, sebelah Saudi sana. Kemudian dia, bila Nabi berhijrah ke Madinah, baru dia pergi ke Madinah balik. Dan dia bersama dengan Nabi selepas peperangan Handaq disebutkan. Abu Zar ni antara cerita yang menarik tentang dia, ketika peperangan Tabuk berlaku, Nabi mengatakan semua orang kena pergi perang yang ada kenderaan, kata.
Abu Zar ni dia ada kenderaan, tapi kuda dia ni jenis yang lemah, dhaif saja. Kemudian dia nak pergi perang juga. Ikutlah. Kemudian sahabat ni report lah pada Nabi cerita tentang Abu Zar ni, kenderaan dia teruk ni. Nabi kata, tak apa, biarkan aja Abu Zar tu. InsyaAllah kalau ada rezeki sampailah dia perang sama dengan kita. Kemudian akhirnya bila Nabi dengan para sahabat dah bergerak untuk pergi perang Tabuk, Abu Zar dia tengok kenderaan dia teruk sangat kan, dan dhaif sangat. Akhirnya dia turun pada kenderaan dia, dia jalan kaki ikut Nabi untuk pergi perang. Tengah-tengah on the way jalan tu, akhirnya dia sampailah kepada geng Nabi ni kan. Nabi punya grup ni, gerombolan Nabi. Nabi bila dia nampak tu, sahabat cerita Abu Zar datang, Nabi dia kata Nabi, rahimahullah Abadzar. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghormati, memberikan kerahmatan kepada Abi Dzar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atsu wahdah. Abu Dzar ni kata, jenis orang duduk seorang-seorang kan, kata, jalan pun seorang, mati pun seorang, dan dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan berkeseorangan. Abu Dzar al-Ghifari. Memang betul lah. Ulama menyebutkan bahawa dia mati dalam 31-32 Hijrah tu, pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Dia pergi dengan isteri dia ke padang pasir, padang pasir, duduk padang pasir tu, dan akhirnya dia meninggal. Bila dia nak mati tu, isteri dia risaulah, sabut duduk tengah-tengah padang pasir, tempat yang jauh tak ada orang. Dia kata jangan risau, sebab Nabi SAW dah sebut bahawa dia ni mati akan ada orang yang akan menguruskan jenazah dia. Betul, akhirnya dia mati. Kemudian lalu Abdullah bin Mas'ud, para sahabat, tengah-tengah padang pasir, Allah hantar Abdullah bin Mas'ud untuk lalu kawasan tu, dan jumpa Abdullah bin Mas'ud. Bila tengok, Abu Dzar al-Ghifari, itulah. So Abdullah bin Mas'ud lah salah seorang sahabat besar yang menguruskan jenazah dia. So ada lebih kurang dalam 281 hadis yang diriwayatkan, yang zuhud, rendah diri, banyak cerita tentang menarik tentang Abu Dzar. Jadi dalam hadis ini Abu Dzar menyebutkan bahawa Nabi SAW mengatakan kepada kami, qala lana. Di hadis-hadis jenis macam ni banyak Abu Dzar dia riwayatkan. Dia kata Nabi, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila seseorang di antara kamu berada dalam keadaan marah, maka hendaklah dia duduk, kata Nabi SAW. Fa in dhahaba anhu ghadab. Sekiranya bila dia duduk tu hilang marah dia tu, okeylah, alhamdulillah, dia kata. Wa illa, dan sekiranya dah duduk tu marah tu tak hilang lagi, kata Nabi, falyattaji', hendaklah dia berbaring. Ini adab kaedah yang Nabi ajar kepada kita kalau kita marah. Kita ni jenis angin satu badan kan. Cakap sikit je nak bergaduh kan. Sakat je panas, telinga panas, merah telinga, sampai peringkat sikit aja masalah sikit kan, kita sampai menggigil-gigil. Ada. Manusia ni Allah Ta'ala ciptakan berbeza-beza akhlak, sifat dia berbeza-beza. Ada makhluk yang diciptakan begitu. Contohnya angin satu badan. Sikit je pun panas, angin kan, temperature cepat naik. Sikit je tu menggigil. Ada. Sampai tahap menggigil nak marah. Jadi Nabi ajar, bila kita tu jenis perasan diri kita tu jenis angin satu badan, sikit-sikit nak marah, sikit nak marah. Jadi kita cepat-cepat bila rasanya nak marah je, diri terus duduk kan, duduk relax. Marah juga, marah kan, tapi dengan duduk, maka dia menurunkan tahap kemarahan itu. Dia kalau berdiri je, kita berdiri, kita duduk, marah, nanti kita akan berjalan. Mula berdiri diam, kita berjalan, cekak pinggang kan, sing-sing baju, tangan pun naik, tangan kaki semua naik. Kalau ada kat rumah, habislah semua kan, kena belasah kan. Jadi Nabi ajar duduk. Bila duduk nak pukul orang tak boleh kan. Kalau nak tampar ke apa benda pun dah duduk, tak boleh gerak kan. Nabi ajar untuk bagi relax sikit. Tapi bila duduk tu mulut tak henti, marah lagi kan. Nabi ajar suruh baring. Baring kan. Baring tu marah lah juga. Baring pun marah juga kan. Tapi dah kita semakin kurang bergerak. Jadi ini adab Nabi. Jadi kita masing-masing ni ada kekuatan masing-masing, ada kelemahan masing-masing. Jadi bila kita baca hadis ini, tengoklah di kita ni, mana boleh kita baiki, kita bagi. Moga-moga Allah memberi kepada kita kerahmatan,
akhlak yang mulia insya-Allah. So kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Insya-Allah.